Tahun 1986, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata isu yang berbangkit ketika ini sebenarnya bukan isu agama maupun isu penggunaan kalimah Allah, namun ia adalah isu pentadbiran Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beberapa hari yang lalu kita dimaklumkan bahawa ada satu rayuan di Mahkamah Rayuan tentang satu kes yang telah ditarik balik oleh Peguam Negara. Kes itu berhubung kait bukan isu agama, bukan isu penggunaan kalimah Allah, tapi sebenarnya isu pentadbiran, isu kastam. Pihak kastam telah menyita sejumlah bahan yang mengandungi yang menggunakan, yang ada kalimah Allah. Tapi asas arahan itu bercanggah dengan keputusan kerajaan, keputusan kabinet. Dia ada itu yang dipertikaikan. Tapi apa yang Perdana Menteri telah nyatakan semalam, kita faham ada percanggahan ini dan kita nak baiki sekarang. Sebab kita tahu nasihat daripada Peguam Negara ialah perkara asas itu perlu dibetulkan. Dan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam teks beliau ada menyatakan, beliau mengaku kalau dibawa ke mahkamah sukar untuk menang, tak boleh menang. Itu diakui oleh mantan Perdana Menteri yang ke-8. Ya. Jadi kabinet telah membuat keputusan, kita akan persembahkan cadangan menyeluruh bersepadu untuk menyelesaikan masalah ini once and for all kepada Majlis Raja-Raja. Pada masa yang sama, dasar kerajaan tentang isu penggunaan kalimah Allah tidak pernah berubah, tidak ada perubahan sejak 1986 sampailah ke hari ini, tidak ada perubahan dasar. Usaha proaktif kerajaan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung penggunaan kalimah Allah wajar diberi pujian. Jelas pendakwah bebas Ustaz Wan Ji Wan Hussein, tindakan kerajaan adalah untuk memastikan tidak berlaku sebarang percanggahan dalam kalangan masyarakat. Saya menganggap ini adalah tindakan yang proaktif dan bijaksana dan ia wajar diberikan pujian. Terutama untuk memastikan negara kita di kalangan rakyatnya tidak akan berlaku percanggahan, perbezaan perbalahan yang boleh membawa kepada sesuatu yang tidak sihat. Walau bagaimanapun, kita dapati sudah ada pihak yang telah mempolitikkan isu ini. Kita bimbang dengan mempolitikkan isu ini, dibimbangi akan berlaku kekacauan ke dalam masyarakat, terutama hubungan antara Muslim dan non-Muslim, Melayu dengan bangsa-bangsa yang lain di Malaysia. Maka ketika ini tempat kita bergantung adalah Majlis Raja-Raja Melayu. Pembangunan modal insan negara harus berpaksikan kepada 3 asas penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata 3 paksi itu ialah menjaga solat 5 waktu, tata kelola dan keadilan serta menjadikan Khalifah Islam sebagai panduan dalam memimpin. Khalifah Islam dalam negara majoriti besar Islam tidak pernah meremehkan tuntutan golongan kecil. Itu dia kekuatan Islam yang harus diterima. Perdana Menteri merasmikan seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i di Kuching, Sarawak. Beliau turut mengingatkan usaha untuk meneroka ilmu dan teknologi baharu tidak harus terputus daripada kaitannya dengan khazanah ilmu kemanusiaan yang diperoleh di peringkat awal kehidupan. Ilmu asas yang menekankan kepada nilai dan akhlak perlu diberikan keutamaan yang sama pentingnya dalam membangunkan negara. Kaedah terbaik terus dicari bagi memastikan subsidi diberikan secara adil kepada golongan sasaran. Perdana Menteri berkata golongan B40 akan terus mendapat perhatian kerajaan. Orang miskin naik motor pun kita subsidi. Orang kaya naik Mercedes pun kita subsidi. Jadi kita kena cari kaedah lah. Hak miskin itu janganlah kacau. Teruslah subsidi. Tapi yang kaya tu kita nak bertahan pasal apa? Kamu kaya ada pendapatan RM50,000 sebulan, RM100 sebulan, RM100,000 sebulan. Ada yang RM1 juta sebulan. Bayarlah.
Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama ahli jawatankuasa Masjid dan Surau Parlimen Tambun di Dewan Saidina Abu Bakar Intim. Perdana Menteri turut mempertahankan keputusan kerajaan tidak mengenakan subsidi bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik berlebihan. Keputusan itu tidak menjejaskan 80% pengguna. Pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi di beberapa negeri lain kini di peringkat akhir untuk dimutamatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata projek di bawah inisiatif Program Ekonomi Sempadan itu dapat menyelamatkan peruntukan subsidi minyak kerajaan. Selain terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara melalui cukai jualan yang dikenakan terhadap kenderaan asing, projek rintis kini dilaksanakan di Perlis iaitu di Padang Besar dan Wang Kelian. Selain Kelantan, negeri lain yang menyusul adalah Kedah, Perak, Sarawak, Sabah dan Johor. Jelas beliau dalam kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup NAKOL. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan pelaksanaan subsidi bersasar untuk diesel dijangka mula dilaksana tahun depan. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN semalam memutuskan supaya satu pangkalan data bersepadu disiapkan bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar itu berkesan. Kita sedang melihat menyiapkan dan satu pangkalan data padu telah pun diberikan mandat untuk membuat penyelesaian data-data yang berkenaan. Semua agensi, semua kementerian, semua pangkalan data ni kita dah ada data. Cuma kita kena synchronize data itu dan pastikan data itu tepat dan berkesan bila kita nak laksanakan nanti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memberi jaminan bekalan gula di negara ini mencukupi. Justru Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub menasihati rakyat agar tidak membuat pembelian panik dan mempercayai kabar angin kononnya bekalan keperluan harian itu tidak mencukupi. Saya harap rakyat jangan percaya tentang berita yang tidak disahkan oleh KPDN bahawa bekalan gula setakat semalam KPDN mengadakan libat urus dengan dua syarikat pengeluar gula yang terbesar iaitu MSN dan juga CSR. Setakat semalam sesi engagement itu kita telah mendengar sendiri bahawa bekalan setakat ini adalah mencukupi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pameran dan Persidangan Franchise Antarabangsa Malaysia 2023 FIM 2023 di Kuala Lumpur. 17,708 tiket penerbangan sehala dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dijual pada harga tidak melebihi RM300 sempena Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai dan ia melibatkan tempoh perjalanan pada 27, 28 dan 29 Mei ke Sabah dan manakala ke Sarawak pula pada 29, 30 dan 31 Mei. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan kerajaan telah membeli kesemua tiket berkenaan untuk dijual dengan harga lebih murah kepada rakyat. Seperti yang saya katakan, kita ada tiket 17,000 lebih untuk untuk semua laluan ini. Jadi sudah tentu ramai yang sudah beli tiket. Okay. Yang dah beli tiket awal tu mungkin dia dapat harga yang lebih murah dan sebagainya. Itu okey, tak ada masalah. Kita mengambil pendekatan mana-mana baki tiket yang masih ada. Sebab kita tahu apabila baki tiket tak banyak, harga akan meningkat. Jadi kita beli semua tiket itu dan kita jual balik dengan harga RM300 sahaja. Okay, ini satu pendekatan yang kita dah fikirkan untuk membantu rakyat. Projek rintis itu bertujuan menyelesaikan masalah harga tiket penerbangan mahal ketika musim perayaan. Sekiranya berjaya, ia akan dibentang kepada Kabinet agar boleh dijadikan inisiatif berterusan. Beliau bercakap pada Majlis Hari Raya Kereta Api Tanah Melayu Berhad di stesen Kuala Lumpur.
Penggunaan rokok elektronik atau vape dalam kalangan remaja semakin meningkat dari 9.8% pada 2017 kepada 14.9% tahun lalu. Justru itu, rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok yang akan mengawal selia semua produk merokok termasuk e-cigarettes akan dibentang Kementerian Kesihatan KKM. Timbalan Menterinya Lukan Nisman Awang Sauni berkata RUU bertujuan menangani masalah perokok di Malaysia, terutamanya di kalangan generasi muda. Melalui RUU ini, kita berharap akan dapat mengisi kelopongan semasa berkenaan isu berkaitan tentang regulations dan juga apakah tindakan-tindakan yang boleh kita ambil melalui penggunaan vape ini. Dan juga melalui mekanisme generasi penamat, kita kekal dengan untuk memastikan generasi yang lahir dan berusia 18 tahun pada tahun yang kita akan tetap akan tidak dibenarkan untuk pengambilan rokok dan kemudiannya vape. KKM juga akan meningkatkan aktiviti penguatkuasaan terutamanya kepada penjual yang menjual rokok dan alkohol kepada remaja. Bertemu kembali. Sokongan golongan korporat dan pemain industri mampu merancakkan industri seni kreatif negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, melaluinya produk-produk seni kreatif dapat mengharumkan nama Malaysia. Kita kalau boleh nakkan sokongan yang padu daripada industri dan masyarakat, dan mungkin saya akan minta pihak My Creative Ventures untuk mengadakan siri pertemuan dengan GLC dan juga badan-badan yang mampu memberi sokongan, sama ada dengan contohnya membeli karya-karya ataupun memberi sokongan pendanaan dan macam-macam lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program My Creative Raya Ventures Get Together. Kerajaan dicadang untuk merancakkan semula pelaksanaan kempen Buy Malaysian First bagi membantu pemain industri tempatan yang tidak dapat menjalankan aktiviti perdagangan di setengah negara akibat halangan bukan tarif non-tarif barrier. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata cadangan itu antara yang dikemukakan kepadanya menerusi sesi dialog bersama pemain industri agrokomoditi di Putrajaya. Pada masa yang sama juga dikemukakan tadi, kalau negara-negara lain, kalau kita nak mengeksport ada sekatan yang non-tarif barrier yang diperkenalkan. Tapi di Malaysia kita tidak memperkenalkan banyak perkara yang bebas masuk ke negara kita. Jadi mereka juga memohon supaya kita boleh memberi penekanan bahawa Buy Malaysia First dapat diberi tekanan balik. Sesi dialog yang julung kali diadakan itu mengumpulkan 250 pemain industri agrokomoditi seluruh negara. 55 isu dan cadangan wakil industri akan dipertimbangkan dan diperhalusi kementerian dalam masa terdekat agar isu yang dibangkitkan dapat diselesaikan secara holistik.
Rakyat Malaysia perlu menerapkan konsep tabayun iaitu sentiasa menyemak kebenaran maklumat yang diperoleh melalui semua platform sebelum disebarkan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata tabayun ini merupakan bahasa Arab yang membawa maksud mentadbirkan dan menyemak asas kebenarannya. Bila kita menerima sesuatu maklumat, menerima sesuatu berita, Waima membaca sesuatu buku sekalipun, tidak harus kita menerima bulat-bulat apa yang terkandung. Itu berbahaya. Justru beliau menggesa masyarakat mengambil masa untuk meneliti kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayai dan berkongsi pada orang lain. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan program Jom Baca Bersama 10 Minit di Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Putrajaya. Seramai 1,300 peserta dari 15 parlimen di Kedah dijangka menghadiri Perhimpunan Konvensyen Perpaduan Kedah yang bakal dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, konvensyen berlangsung Ahad ini menjadi pentas membentuk persefahaman pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan. Understanding dah ada dalam kepimpinan perpaduan ataupun kerajaan perpaduan antara BN dan PH. So kita nak pergi selangkah lagi ke depan sebab semua kita dah tahu bahawa kita sekarang ni kita nak pergi pada pilihan raya negeri, dan pilihan raya negeri the most pun paling-paling pun 60 hari lagi lebih kurang. Jadi maknanya sekarang kita bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat di bangunan Tunku di Alustar yang turut dihadiri Pengerusi Amanah Kedah Datuk Ismail Saleh dan Pengerusi DAP Kedah Tan Kok Yu. Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dijadual bermula Julai ini dan dijangka siap pada 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata projek naik taraf yang turut melibatkan pembinaan terowong dua lorong itu inisiatif mengatasi kesesakan terutama pada musim perayaan. Menjelang Julai ini kita akan mula membuat pelebaran Jalan Lebuh Raya Karak di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang bernilai 1.7 bilion, di mana kita akan mula sepanjang 42.3 km. Di lebih kurang kita akan membina sebuah lagi terowong di Lebuh Raya Karak tersebut. Kerja pelebaran bermula dari Plaza Tol Gombak ke Persimpangan Mempaga dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama Central Spine Road ke Plaza Tol Bentong. Sejumlah 1.7 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan di Jalan Persekutuan TFT 58 Jalan Bidur Teluk Intan dan ia sebagai langkah dalam mengurangkan kadar kemalangan di lokasi berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk melakukan pemasangan kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas di kawasan yang dikatakan sering berlakunya kemalangan. Apa-apa idea baru kita boleh duduk bersamalah sebab memang itu adalah satu kaedah untuk kita boleh mencegah keselamatan kemalangan supaya kita beri amalan kepada pemandu lah. Kamera ada, jaga-jagalah. Jangan terlalu laju, nanti kena denda. Tapi ini belum lagi dalam program kita lah. Ya. Okey, ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan ya, memang ada. Forum Ekonomi Antarabangsa Rusia Dunia Islam atau Forum Kazan 2023 platform penting dan terbesar berkukuh sinergi Rusia dengan negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan ia meliputi pelbagai bidang termasuk perdagangan, pendidikan, saintifik, kebudayaan dan juga sosial. Laporan Asni Fatin Anwar dari Kazan, Rusia.
72 negara termasuk Malaysia menyertai Forum Kazan 2023 yang berlangsung 3 hari mulai hari ini di Ibu Kota Republik Tatarstan. Lebih 200 acara akan berlangsung sepanjang tempoh berkenaan, antaranya mesyuarat dua hala, mesyuarat perniagaan dan sesi dialog. Antara fokus, peluang pertumbuhan ekonomi melibatkan produk dan perkhidmatan halal. Pada 2021, nilai dagangan Malaysia-Rusia mencecah 14 bilion ringgit. Forum Kazan 2023 merupakan salah satu sidang kemuncak yang terbesar di Rusia berdasarkan jumlah penyertaan dan juga kepentingannya. Tahun ini, forum tersebut dijangka menghimpunkan lebih 7,500 peserta sepanjang 3 hari penganjurannya di Pusat Pameran Antarabangsa Expo Kazan. Delegasi Malaysia antara lain membabitkan perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan diketuai menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau akan berkongsi visi sektor pertanian negara pada sesi meja bulat Malaysia-Rusia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pula dijadual mengadakan mesyuarat dua hala bersama wakil Kementerian Sains dan Pengajian Tinggi Rusia. Presiden Vladimir Putin dalam perutusan awalnya turut menyatakan kesediaan Rusia untuk mengukuhkan hubungan sedia ada dan juga mencari rakan kerjasama baru menerusi penganjuran Forum Kazan 2023. Dan ini satu peluang bermakna yang perlu dimanfaatkan oleh negara peserta, terutamanya Malaysia, dalam mengukuhkan interaksi bersama komuniti perniagaan Rusia dan juga dunia Islam. Asni Fatina Anwar, Kazan Rusia, RTM. Ekspor industri nanas disasar cecah 1.3 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Chan Fung Hin, sasaran itu berdasarkan trend peningkatan ekspor hasil tersebut pada 2021 berbanding 2020. Menurut beliau, cabaran utama industri nanas kini untuk memenuhi permintaan tinggi. Nanas dan produk berasaskan nanas negara ini mendapat permintaan tinggi Singapura, negara Asia Barat, Jepun, Korea dan China. Pengusaha terlibat juga disaran mempelbagai produk berasaskan tanaman berkenaan. Beliau melawat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di Tuzra Foods Number Berhad, Iskandar Puteri. Pertukaran pelajar Malaysia-China dilakukan ke arah perkukuh sekuriti makanan negara. Jelas Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul, ia tertumpu kepada bidang pertanian demi mendepani ketidaktentuan global. Kita merasakan bahawa food security is very important. Adalah menjadi hasrat kita untuk tidak terjebak lagi dalam masalah-masalah yang telah kita lalui apabila berlaku krisis di Eropah. Tiba-tiba kita di Asia juga menghadapi masalah. Jadi kalau kita ada cooperation antara China dengan South Asian, especially ASEAN countries, kita mempunyai bukan saja teknologi, tetapi kita juga mempunyai orang, labor dan juga duit. Jadi ini boleh memperkukuhkan kedudukan kita. Turut dibincangkan pengukuhan kerjasama dalam bidang legislatif. Datuk Johari ditemui media selepas mesyuarat delegasi dua hala bersama pengerusi jawatankuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China ke-14 Zhou Leqi di Parlimen. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang menyentuh isu sensitif membabitkan 3R iaitu bangsa, agama dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhrisani Abdullah Sani berkata tindakan dan siasatan akan dijalankan oleh pasukan siasatan khas 3R yang diwujudkan sejak Mac lalu. Kita akan ambil tindakan yang pantas untuk menyiasat, untuk memastikan pelakunya dikesan dan dikenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya. Ini untuk memastikan supaya keharmonian masyarakat majmuk di negara kita ini akan sentiasa terpelihara demi kesejahteraan negara kita.
Jelas beliau, sebanyak 23 kes direkodkan pasukan petugas berkenaan bagi tempoh 22 Mac hingga 17 Mei lepas, dengan 11 kes membabitkan penghinaan raja atau institusi diraja, 4 mengenai agama dan 5 mengenai kaum. 3 kes berjaya didakwa, manakala 2 lagi diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut, sementara 18 lagi masih disiasat. Atlet muda Umar Osman masih belum berpuas hati dengan pencapaian mengejutkan pada Sukan SEA 2023 dan bertekad meraih pelbagai kecemerlangan. Jelas beliau yang juga pelajar Politeknik Ibrahim Sultan PIS Johor Bahru, kejayaan itu tidak akan dicapai tanpa persediaan terperinci, terutama apabila perlu membahagikan masa latihan dan ulang kaji pelajaran. Ada masa kita training hard, dari situ memang kami bagi performance, dan ada masa kami just relax. Dari situ kena ikut apa yang coach atur. Ada masa kami kena jaga recovery, ada masa full rest, memang kena betul-betul rest. Beliau ditemui pada program gemilang 25 tahun Politeknik Ibrahim Sultan PIS dan sambutan Hari Raya. Skuad kendalian Kim Pan-gon akan berdepan jadual padat menjelang saingan Piala Asia Qatar pada Januari 2024. Jadual tersebut dirangka oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam usaha memastikan skuad Harimau Melaya mampu meraih mata pada kejohanan tersebut. Dengan persiapan yang mustahaknya pada menentang Solomon Island, menentang dengan Yemen, dan tu kita akan mungkin September akan pergi China, dan juga satu negara lagi akan confirm, dan pesuah mereka kita main lagi dengan Palestin, India ataupun Lebanon. Seterusnya kita ada qualify pada bulan November. Jadi saya rasa setiap 1 bulan 2 bulan tu ada tournament. Ini satu persiapan yang cantik. Jelas Datuk Hamidin, Pan-gon juga sedang merangka satu perlawanan pemanas badan di Kuala Lumpur sebelum lepas ke Qatar. Dalam masa sama, Oman juga telah bersetuju untuk aksi satu persahabatan menentang pasukan kebangsaan di Qatar. Destinasi seterusnya, Safawi Rashid kini menjadi tumpuan peminat bola sepak tanah air, dan ini berikutan pengumuman pemain sayap Johor Darul Takzim JDT itu mengenai statusnya sebagai pemain pinjaman di Ratchaburi FC sudah berakhir. Safawi, 26 tahun, menyertai klub Liga 1 Thailand itu sejak awal tahun ini. Pemenang anugerah pemain paling bernilai 2019 itu menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya berkata dia meraih pengalaman berharga sepanjang bersama Ratchaburi. Safawi telah membuat 13 penampilan yang menyaksikan klub itu menamatkan saingan Liga di tempat ke-8 musim ini. Perkembangan terbaru itu menyaksikan Safawi sudah pasti akan pulang ke pangkuan JDT beraksi dalam Liga Malaysia. Namun pengendali Terengganu FC Tomislav Steinbrunner sebelum ini secara terbuka mengakui berminat bagi mendapatkan khidmat Safawi bagi memperkuat skuad penyu musim depan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.